InsyaAllah kita sama-sama membacakan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bismillah, bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Encik, macam mana nak hilangkan ni? Sebab saya nak tak maaf ya, macam ada isu teknikal. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah sekali lagi. Selamat pagi Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda daripada mana? Apa khabar semua? Apa khabar dan anda bersiaran daripada mana? Kita berikan salam kepada semua sahabat di alam maya. Masya Allah. Walaupun kita semua di antara saya dengan kalian, dengan anda, dengan sahabat-sahabat dan sama-sama sahabat alam maya ni, sahabat-sahabat yang hadir, walaupun kita sama-sama tidak mengenali, tapi Allah Maha mengetahui bahawasanya kita saling bertemu di dalam majlis ilmu. InsyaAllah di syurga Allah kita bersatu. Ayatnya tu. Okey. Saya ulang lagi sekali ya. Walaupun kita tidak saling mengenali, tapi Allah Maha mengetahui. Walaupun kita semua tidak saling mengenali, kan? Saya dengan sahabat-sahabat tak kenal secara personal lah. Sahabat mungkin kenal saya, macam tu. Dan antara sahabat dengan sahabat dalam alam maya ni juga tidak saling mengenali, walaupun adalah yang kenal, kan? Ada sahabat-sahabat, kawan-kawan ada sama, alhamdulillah. Walaupun kita tidak saling mengenali, tetapi Allah Maha mengetahui bahawasanya kita bertemu di majlis ilmu. Mudah-mudahan di syurga kita bersatu. Subhanallah. Ya, kat dunia ni kita hidup berbeza, kan? Ada yang hadir daripada Kedah. Nolila Kamaluddin daripada Kuala Johor. Ada yang official Mama Intan Nuraisha Sungai Buloh. Ada Taiping Parah, ada KK Perak, ada KK Sabah, Zarina. Masya Allah, ada Nunggui 9 ni, Miraliana, Hasilawan nanti, Rohani. Masya Allah, kita boleh tengok. Ada juga daripada Singapura, ada daripada Brunei, ada yang daripada luar-luar negara, umat Islam Malaysia kita, kan, yang berada di luar negara, Seremban 2, Jerantuk. Okey, orang Seremban dekat tu rumah saya, Rabiah Dolah, Negeri Sembilan, ramai juga ya Wonogiri. Terima kasih. Ada daripada Kota Baru Kelantan ni, Sazilah, Masya Allah, Shah Alam, YNA, Shah Alam, Irid Nahuda, subhanallah, Kira Hariz, macam-macam lah. Dari Making Jawa Timur. Okey. Macam Rawang. Encik, yang ni
FB. Okey, kita boleh tengok kita semua daripada tempat yang jauh, tempat yang berbeza. Kita menetap tinggal semua wallahualam, tetapi mudah-mudahan di syurga Allah kita semua akan bersatu. Kita berada di satu tempat yang namanya syurga. Masa tu kita saling berziarah, mungkin masa tu kita berjiran. Allahu Akbar, mudah-mudahan kita berjiran semuanya di syurga. Tapi walaupun mungkin syurga tu, saya tak boleh bayang Ustazah, syurga tu besar sangat sebab nak dihimpunkan semua manusia, kan, daripada start Nabi Adam sampailah kepada manusia yang terakhir yang Allah pilih masuk syurga. Misi besar sangat. Sebab satu syurga tu pula yang syurga paling rendah bagi orang yang paling banyak dosa, yang paling terakhir masuk syurga pun, menurut satu hadis Nabi SAW, keluasan syurga bagi manusia yang terakhir keluar daripada neraka dan dia juga terakhir masuk syurga, keluasannya adalah seluas bumi dan langit. Seluas bumi dan langit. Tuan-puan sekalian, negeri Sembilan pun tak habis jalan. Negeri masing-masing pun semua tak habis jalan, kan? Ke dah ada orang yang semua berjalan, dah jejak semua dah kawasan negeri dia. Malaysia jauh lagi kita nak habis, kita nak jejak. Apatah lagi kalau bumi dan isinya. Bayangkan keluasan syurga bagi orang yang terakhir masuk syurga. Itulah dia. Kalau yang awal-awal lagi besar, tak boleh bayang. Lepas tu kita nak gandakan pula untuk setiap orang. Sebab itu kenderaan di syurga kita akan gunakan burak, kan? Ferrari pun tak boleh, Lamborghini ke, Mustang ke, semua tu tak boleh lah. Sebab jauh sangat ni. Kan kita nak pergi jalan rumah mak kita, kan, nak jalan rumah adik-beradik, kan, nak pergi jalan rumah anak kat syurga tu. Subhanallah. Bila naik burak ni maksud dia ke cahaya. Jadi burak ni dia berjalan kelajuan cahaya, sahabat-sahabat, kelajuan cahaya. Bayangkan bila kelajuan cahaya, cakap dia nak pergi rumah mak ni dah sampai. Cakap je nak pergi ziarah anak-anak dah sampai rumahnya. Ibarat gambaran begitu, tapi yang gambaran sebenarnya kita tak boleh terbayang keindahan dan kehebatan syurga. Bagaimana sistem, kan, teknologi di syurga tu memang jauh lah, kita tak boleh bayang. Allahu Akbar, sahabat-sahabat di mata sekalian. Jadi kalau tengok sahabat di page pula, Siti Khadijah, Nozaidah, Tajun Samimah, Siti Maslina, Salmia Alia, Salma Hashim, Dila Atif, Syahaya Liza, Sariyah, Nur Azmah, Subhanallah, Mazura Muhammad Tahir, Wan Azmahani, Azizah Atta, Nur Alis, Nur Hanisa, Siti Masturah, Hasnawati Jamaluddin, Masya Allah, Nur Linda, Azima, Nur Hayati, ramai lagi lah ni. Sayang sangat semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dimati Allah, tadi saya nak sebut pasal, okey, saya ulang lagi sekali, kita punya tagline lah kot, ya. Walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak bertemu ataupun kita tidak tahu, kan, kita tak saling bertemu, tetapi Allah, walaupun kita tidak saling mengenali, tapi Allah Maha mengetahui bahawa saat ini kita bertemu di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita bersatu di syurga yang satu. Di syurga Allah kita bersatu. Macam tu ayat dia. Sekali lagi, ya. Walaupun kita tidak saling mengenali, tetapi Allah Maha mengetahui. Sesungguhnya saat ini kita saling bertemu di taman ilmu, ataupun di majlis ilmu. Mudah-mudahan di syurga Allah kita semua bersatu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih banyak yang tulis sayang Ustazah apa semua, saya pun lagi-lagi sayang sahabat semua. Okey, muslimin muslimat, kita akan sambung pengajian kita, kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin, ramai yang dah memiliki, dan siapa yang nak memiliki boleh lagi tinggalkan komen, nanti kita hubungi ataupun hubungi kami. Hubungi pihak kami. Anda boleh hubungi PM, DM dan sebagainya untuk membeli kitab Riyadhus Salihin ni. Okey, kalau siapa yang ada kitab yang sama, anda boleh membuka muka surat 37. Ini kita akan sambung muka surat 37. Kita akan membacakan hadis yang ketiga dalam bab ini. Hadis yang ketiga dalam bab taubat. Sahabat-sahabat, kita masih lagi dalam bab yang kedua, kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab taubat. Alhamdulillah. Baiklah. Bila kita sebut pasal bab taubat, muslimin muslimat dimati sekalian, semalam dan juga hari Jumaat hari itu kita dah mulakan mukadimah.
anda boleh tengok hari Jumaat kita bercerita menyebut tentang hakikat istighfar, macam itulah. Dan semalam kita dah bacakan juga hadis Nabi SAW berkaitan dengan istighfar, dan kita berkongsi dengan zikir. Dua doa semalam, dua doa itu daripada hadis Nabi yang sahih. Subhanallah, saya kira slot semalam sangat istimewa. Sangat rugi kalau sahabat tak tengok. Tak tengok yang lain tu pun rugi, tapi paling rugi tak tengok yang semalam. Subhanallah, ada doa yang kalau kita amalkan setiap hari, kita dapat kecukupan, kita dapat perlindungan daripada Allah, dan kita dapat petunjuk daripada Allah. Kemudian doa yang kedua iaitu merupakan disebut sebagai istighfar juga, istighfar Nabi Yunus, permohonan ampun Nabi Yunus, dan juga ia sebenarnya adalah satu zikir dan doa. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka tidaklah dia melainkan Allah makbulkan. Jika dia dalam masalah, dia dalam kesulitan, dia memerlukan, melainkan Allah akan memenuhi hajatnya. Jadi itu yang kita berkongsi semalam, dan hari ini insya-Allah kita akan baca hadis yang ketiga dalam bab taubat. Jadi siapa-siapa yang ada kitab Riyadhus Salihin, walaupun versi yang berbeza sebab ada banyak sangat percetakan, tak apa, tak ada masalah, pergi saja ke bab yang kedua, bab taubat. Kita akan membacakan hadis yang ketiga pada hari ini. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, insya-Allah sama-sama kita tengok terjemahannya. Okey, sementara Encik Suami aturkan dekat sini ya, kita akan ni. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Okey. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat boleh bantu saya, kita share perkongsian ni. Share supaya lebih ramai yang hadir. Boleh bantu saya ya. Bukan bantu saya, bantu diri sendiri. Sebab bila kita share, kita sendiri yang akan dapat manfaat. Mungkin asbab kita share, lebih ramai yang hadir. Kalau 2 orang, kita dapat pahala tambahan 3 orang majlis ilmu. Ini hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menganjurkan ataupun menjadi asbab orang lain melakukan kebaikan, kita akan dapat pahala yang sama, sahabat-sahabat. Kita akan dapat ganjaran yang sama tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi kalaulah kita mengajak orang lain hadir majlis ilmu, kemudian walaupun kita tak kenal orang tu, kita cuma just tekan butang share, itu cara mengajak alamanya. Kan? Kalau ajak secara fizikal, Mela jom pergi masjid, itu. Tapi alamanya share tu ada cara mengajak. Subhanallah, kalaulah asbab kita share tu ada 5 orang hadir, jadi kita dapat pahala 6 orang hadir majlis ilmu, termasuk kita lah. 5 orang sebab asbab kita, campur kita 6 orang. Masya Allah. Dan bayangkan sekiranya mereka beramal pula. Mungkin ada yang tak dapat notification. Memang betul, ramai yang tak dapat notification. Sebab style FB sekarang, kita akan, walaupun kita follow 10 orang, dan 10 orang tu kebetulan buat live, kita hanya dapat 1 je notification. Daripada 10 orang yang buat live tu, walaupun kita follow semua, kan, tapi kita hanya akan dapat 1 notification. Sebab itu ramai yang bagi tahu, Ustazah saya tak perasan, saya tak tahu pula ada, tak dapat pun notification, contoh macam tu. Jadi jangan, mungkin dengan kita share tu orang lain dapat. Jadi mudah-mudahan kalaulah mereka beramal pula, ada bahagian lain pula pahala kita. Jadi insya-Allah Mela sama-sama, kalau kita tak mampu menyampaikan, kita menyebarkan. Jadi kongsi pahala lah sahabat-sahabat sekalian. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah. Hadis yang ketiga, ini dalam bab taubah, kan? Ni kena bab at-taubah. Okey.
kita akan belajar bab taubat. Dan hadis ini menerangkan besarnya dan betapa Allah Subhanahu Wa Taala gembiranya akan taubat seorang hamba. Masya Allah. Ni tak tinggi ya Encik? Tak mendongak? Okey, bismillah. Kita baca sama-sama dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Sama-sama ambil barakah membaca hadis Nabi, dan saya sangat menyarankan sahabat-sahabat semua salin daripada awal dulu. Kita selalu sebut salin supaya tangan kita jadi saksi di hadapan Allah besok bahawasanya kita pernah menuliskan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yasin, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang bermaksud di hari iaitu hari kiamat akan ditutup mulut dan akan bercakap tangan, akan bercakap juga kaki, subhanallah, tentang apa yang mereka lakukan di dunia dahulu. Jadi esok tangan kita akan bercakap. Rugi kalau sahabat-sahabat carilah buku nota murah ke, sederhana ke, mahal ke, yang penting ada nota, ada buku. Ustazah, tulisan saya hodoh. Tuan-puan sekalian, sebaik-baik ingatan adalah tulisan. Walaupun tulisan tu buruk, jangan percaya kepada ingatan kita. Kadang kita ni masa ni ada something ni nak cakap dengan suami, 5 minit lepas tu dah lupa. Bang, ada benda nak cakap, ya Allah, lupa. Jangan percaya pada ingatan sendiri, sebab sifat kita adalah sangat mudah lupa. Jadi sahabat-sahabat diminta Allah sekalian, itu memang disebutkan al-insanu la yakhlu 'anil khati' wan nisyan. Manusia tidak sunyi daripada lakukan kesilapan dan juga lupa. Jadi catat. Subhanallah, itu adalah fitrah, ataupun itu adalah lumrah, ataupun itulah proses yang dilalui oleh semua para alim ulama. Sebab apa kitab Imam Syafi'i sampai pada kita, Imam Maliki sampai pada kita, Imam Nawawi sampai, semua itu hasil pada catatan. Kita tahu bagaimana disiplin Imam Malik bila mengajar, mesti anak murid kena salin-salin. Kita tahu kisah Imam Syafi'i yang sangat hebat kerana hidupnya sangat miskin. Dia tak mampu ada alat tulis seperti orang lain, penuntut-penuntut ilmu yang lain. Dia tak ada pen dan kertas sampai dia pernah menulis guna Elio. Subhanallah. Maksudnya itu adalah resmi orang yang menuntut ilmu, adab akhlaknya mesti membuat catatan, mesti menulis. Jadi untuk menggalakkan anda menulis, saya sekali lagi mengajak sahabat-sahabat, dan kita akan buat pilihan betul-betul. Kita akan laksanakan, dan mohon kepada tim yang sedang mendengar, terutamanya tim penyelidikan, tolong take note perkara ni, tolong pilih. Mungkin dah ada yang menulis sebelum ini, bab-bab yang sebelum ini kan. Lepas tu yang tuliskan hashtag, tolong pilih untuk kita post di page Ustazah Asma hasil tulisan tersebut. Nota yang ditulis hasil daripada kuliah. Kuliah pagi, kita panggil kuliah subuh pun boleh, kuliah duha pun boleh, tapi kami letakkan hashtag kuliah pagi UAH. Encik nampak IG pun nampak? Kuliah pagi UAH. Tuliskan nota dan hashtag kuliah pagi UAH, share di page, dan insya-Allah kami akan share tulisan anda dengan kredit dengan nama, dan juga akan diberikan hadiah istimewa daripada saya. Jadi kita hari ini dah siri yang ke, Encik, kita siri ke berapa ni? 16. Siri yang ke 16 ataupun 15. Ada 2 hari yang kita tak buat. Ada 2 hari ke? Rasanya 2 hari. Jadi lebih kurang hari ini adalah siri yang hari ini adalah siri yang ke-16, tuan-puan sekalian. Jadi dah ada 15 siri sebelum ni, anda boleh tengok, semuanya ada di page. Anda boleh tengok dan tuliskan nota. Mana-mana hadis Nabi tu boleh cari je Google dekat internet. Sebab hadis-hadis kita kongsikan adalah hadis yang sahih, paling kurang pun hadis yang hasan. Jadi tuan-puan yang dimati Allah sekalian, anda boleh hashtag kuliah pagi UAH, tuliskan nota dan tulis hashtag ni lah. Jadi insya-Allah sama-sama kita membacakan hadis Nabi ni dulu. Ini adalah hadis yang ketiga dalam bab taubat, tapi kalau ikut turutan dia dah hadis yang ke-15 tak silap. Okey, sahabat-sahabat sama-sama baca. Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni. Okey. Wa an Abi Hamzah. Anas bin Malik
radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin muttafaqun alaih. Subhanallah. Maksudnya ialah daripada Abi Hamzah. Hadis ini daripada Abi Hamzah Anas bin Malik. Subhanallah. Radhiyallahu anhu qala, berkata. Radhiyallahu anhum. Okey, radhiyallahu anhum ni sebab ramai sahabat Nabi ni yang meriwayatkan hadis ni. Qala, berkata. Siapa yang berkata? Ni lah yang menyampaikan hadis ni. Okey. Qala Rasulullah, sabda Rasulullah. Mungkin nak kena ambil warna biru lain, cik. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu afrahu. Allah afrahu, lebih afrahu, lebih gembira, lebih bahagia, lebih gembira. Afrahu, Allahu afrahu, Allah lebih gembira, Allah lebih bahagia. Subhanallah. Bitaubati abdihi, dengan taubat, dengan taubat hambanya. Abdihi, hambanya. Min ahadikum, daripada kalangan kamu. Ini daripada salah seorang daripada kamu. Tak apalah kita tulis daripada kalangan kamu. Daripada kalangan kamu. Saqata ala ba'iratin, yang jatuh. Saqata, yang jatuh. Yang jatuh. Ala ba'irah, ala ba'irihi. Subhanallah. Ala ba'irihi, yang jatuh. Ala tu memanglah, ala ni maksudnya di atas, tapi yang dimasukkan di sini saqata ala barihi, yang jatuh daripada atas. Sebab jatuh ni mesti daripada atas kan? Ke ada jatuh daripada bawah? Jatuh daripada atas tunggangannya. Atas tunggangannya, binatang tunggangan. Wa qad adallahu, dan dia dalam keadaan yang, kalau waladhalin, orang-orang yang sesat kan. Wa qad adall, daripada kegembiraan salah seorang yang jatuh di atas tu, dan ia tersesat di suatu tanah yang, dan dia sesat fi ardi falatin, pada tanah luas yang lapang. Tanah luas lagi, tanah yang lapang. Tak apalah, di tanah luas yang lapang. Okey. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, hadis ini menggambarkan tentang betapa besarnya kebahagiaan. Betapa besarnya kebahagiaan seorang, minta maaf, betapa besarnya kebahagiaan dan kegembiraan Allah apabila ada di kalangan manusia ni bertaubat kepada Allah. Dia lebih gembira daripada, ini adalah analogi. Subhanallah, metafora, analogi, ataupun kita bahasanya apa dia, encik, bukan nak sebut contoh, analogi, metafora tu perumpamaan. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahu afrahu, Allah lebih gembira, lebih bahagia, bitaubati abdihi, dengan taubat hambanya, min ahadikum, daripada salah seorang daripada kalangan kamu,
yang jatuh daripada atas tunggangannya, yang jatuh di atas tunggangannya, waqad adallahu, dan dia sesat. Dia jatuh daripada tunggangan dan dia sesat, maksudnya lost. Dia seorang-seorang di mana ardin falatin, di tanah luas yang lapang. Subhanallah, dia tersesat dan dia tak nampak apa-apa. Pandang kiri di tanah, maksudnya di padang pasir, pandang kiri, pandang kanan, pandang belakang, semua tak ada apa-apa. Masya Allah, tiba-tiba, bayangkan tiba-tiba dalam situasi yang ketakutan macam tu, tengok dah hilang dah, mana dah binatang tunggangan. Tiba-tiba dia melihat binatang tunggangan tu ada di sebelahnya. Muslimin muslimat ni mata Allah sekalian, itulah perumpamaan kalaulah orang itu sangatlah gembira, tiba-tiba tengok, oh jumpa balik binatang tunggangan. Kau tak tahulah hidup ke mati, nak pergi ke arah mana. Kan dalam keadaan tak ada apa-apa sumber, sebab semua makanan, minuman berada di atas binatang tunggangan tersebut. Dan tiba-tiba binatang tunggangan itu muncul semula. Betapa gembiranya orang ini. Begitulah digambarkan Allah jauh lebih gembira. Afrahu Allahu afrahu, Allah lebih gembira, lebih bahagia apabila ada seorang hamba yang datang kembali kepada Allah dengan taubatnya, kan, dengan taubatan nasuha. Itulah kebahagiaan dan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Nanti kita share bagaimana, dan saya pun memang nak tulis sahabat-sahabat dimati Allah sekalian nanti ya. Berkenaan dengan musuh utama kita kena tahu musuh resmi kita iaitu syaitan, dan bagaimana kita nak mau perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan, sebab hanya Allah yang boleh melindungi kita daripada gangguan syaitan. Subhanallah, hidup kita ni berlawan, kan, dengan panggilan Allah dengan panggilan syaitan. Panggilan Allah dengan panggilan syaitan. Dan apabila kita ini menolak panggilan syaitan, subhanallah, dan menuju kepada panggilan Allah, ini bukan bererti Allah menang, syaitan kalah. Subhanallah, Allah boleh menangkan semuanya. Allah boleh hancur leburkan syaitan tu bila masa. Tapi itulah takdir, ketentuan Allah, battle, kan, peperangan. Kita di dunia ini berperang dengan syaitan dan juga hawa nafsu. Dan kita mesti kena pastikan kita menang, sahabat-sahabat sekalian. Kita mesti menang. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak sambung hadis ini, tapi saya tak tulis sampai habis sebab wafi riwayati Muslim, hadis ini bersambung. Okey, kita tengok ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kenderaannya di suatu tanah lapang. Kemudian kenderaannya tersebut menyingkir darinya. Kenderaan, binatang tunggangan lah ni. Menyingkir daripadanya. Maksudnya tinggalkan dia. Masya Allah. Padahal di atas kenderaannya terdapat makanan dan minuman. Ini hadis Nabi sahih juga, sambungan daripada hadis ni. Sambungan hadis ini oleh riwayat Muslim. Okey. Diberi gambaran kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kenderaan di suatu tanah lapang. Kemudian kenderaan tersebut menyingkir darinya, menghilang. Maksudnya menghilang, tak nampak. Padahal atas kenderaannya terdapat makanan dan minumannya. Orang tersebut lalu berputus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah naungannya. Sedang ia telah berputus asa sama sekali dari kenderaannya tersebut. Dalam kondisi demikian, tiba-tiba kenderaannya berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali kekangnya dengan gembiranya. Kemudian ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabb-Mu. Ia sampai salah ucap kerana sangat gembira. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita sebut sekali lagi hadis ni supaya kita lebih Nabi memberikan gambaran, perumpamaan yang sangat mendalam, sangat deep, dan yang saya mampu syarah sedikit saja. Sudah tentu kalau disyarah oleh orang alim jauh lebih mendalam. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, Nabi bagi perumpamaan, metaforanya adalah kegembiraan Allah kepada hamba-Nya yang bertaubat lebih gembira daripada seseorang yang yang ditinggalkan, yang kehilangan binatang tunggangan di padang pasir yang luas, dan dia keseorangan. Masya Allah.
Sedangkan di atas tunggangannya itulah, binatang tunggangan kenderaannya itulah adanya makanan dan minuman. Maksudnya dia tak ada apa-apa ni selain sepinggan ni. Dan sampai saat dia dah berputus asa. Maksudnya dia dah cari dah kiri kanan, dah panggil bertepit-tempit. Lepas tu hanya nampak tanah luas, padang pasir yang tidak ada penghujung. Kiri, kanan, depan, belakang. Sampai ketika Nabi kata dia dah berputus asa. Dia memang kata memang tak jumpa, memang tak adalah nasib lah ni kalau orang datang, orang lalu bolehlah tumpang. Memang dah berputus asa. Nabi sebut dalam kondisi demikian, dalam keadaan tersebut. Okey, ia berputus asa sama sekali Nabi kata. Sedang ia telah berputus asa sama sekali. Maksudnya total, putus asa total. Memang dia, maksudnya, okey, dan memang tak jumpa. Macam itulah kan. Tiba-tiba, dan dia buat apa masa tu? Dia berehat di satu pokok. Dia berehat, dia baring. Dan tiba-tiba kenderaannya berdiri di sisinya. Dia pun baring dalam keadaan dia putus asa total. Kemudian tiba-tiba binatang yang duduk cari duduk di sisinya. Subhanallah. Lalu dia mengambil tali kekang. Dia terus mengambil tali kekang tu kan. Tali yang ikat binatang tu. Kemudian ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku. Dan aku adalah Rabb-Mu. Aku adalah Tuhan-Mu. Nabi kata ia sampai tersalah ucap kerana sangat gembira. Faham? Boleh bayangkan ya, Nabi cerita pada kita, orang ni gembira sangat ni, angkat dalam putus asa, tiba-tiba tengok, dah cari berapa lama ni, dah putus asa tak jumpa, tiba-tiba kan nak rehat, tiba-tiba tengok ada binatang tunggangan tu, sampai Nabi kata dia tersalah ucap, dia tersasul. Sebab happy sangat, Ya Allah, Engkau hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-Mu. Sebenarnya dia nak ucap, Ya Allah, Engkau lah Tuhan-Ku dan aku hamba-Mu. Maksud nak mengakui bahawasanya, Ya Allah, Engkau dah menolong aku ni lemah, aku hanyalah hamba. Nabi kata sampai dia tersasul kerana terlampau gembira. Bayangkan sebab kenderaan itu menjadi sumber hayat dia, sumber makanan dia, sumber minuman dia ada atas tu. Dan untuk dia kembali semula ke keluarga ataupun pergi ke destinasi. Begitulah gembiranya, tak boleh nak bayangkan tuan-puan sekalian, sebab tak ada orang lain seorang-seorang. Tetapi Nabi menyebutkan bahawasanya Allah lebih gembira daripada manusia yang seumpama ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak sahabat-sahabat hilang sesuatu yang sangat berharga? Hilang sesuatu yang sangat berharga. Semalam, saya cerita dulu. Semalam saya tengok satu video yang sampai saat ini kalau saya teringat balik video tu, saya akan menangis. Dan saya rasa terputus. Terputus apa ya? Kalau saya ada rasa nak marah ataupun saya ada menyimpan macam ni. Dia memutuskan perasaan saya untuk berlebihan terhadap dunia, dan ia telah membuatkan saya hidup dan rasa bersalah dengan dosa-dosa sendirilah. Jadi dia datang macam-macam benda yang kita nak bersihkan diri. Macam tu. Nanti saya akan share dengan sahabat-sahabat video semalam yang saya tengok. Encik boleh tak encik tolong ambil handphone saya? Encik tu maksudnya encik suami ya, encik suami. Saya tak adalah cakap, takkan encik depan orang, sayang-sayang, darling-darling, abang-abang. Jadi saya segan. Jadi saya panggil encik tu maksudnya encik suami yang selalu bantu di rumah ni. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum tu saya nak cerita bagaimana kami pernah, ialah kecuaian kami juga. Masa tu kami tinggal di Brisbane, Australia. Kami pergi tahun 2013, balik 2015 kan encik? 2 tahun lebih sikit-sikit. Subhanallah, masa tu saya kerja dah di JAKIM, Jabatan Agama, lepas tu ambil leave lah 2 tahun 3 tahun macam tu. Bawa anak dan bersalin anak yang kelima, Sofan di sana. Subhanallah, di sana ada satu market namanya Philippine Market bang. Market Filipin kan. Market Filipin ni dia macam kawasan orang Filipin, kawasan ni berniaga. Besar, dia macam pasar besar tau. Memang ada jugalah yang Mak Saleh berniaga kan, Brisbane sendiri, citizen mereka berniaga, tapi memang ramainya Filipin. Sebab apa kita suka, orang Melayu suka pergi? Sebab di situ kita dapat semua barang-barang Melayu kita. Kita nak daun kesum, kita panggil apa tu? Bunga kantan, benda pelik-pelik. Kita nak asal keping, kita nak laksa, maksudnya situ Asian, produk Asian ada di situ.
Banyak pilihan. Saya pula meniaga sebab nak survive ni, memang saya catering. Jadi setiap minggu mesti pergi. Catering, masak seorang-seorang dengan suami untuk 300 orang makan, untuk 400 orang makan, untuk 200 orang makan. Orang order, beli, berniaga bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab nak tampung belanja yang sangat tinggi. Anak-anak kami pula ramai. Kami anak paling ramai bawa. Subhanallah, pendek cerita, ya bawa anak, lepas tu ada baby kecil, Masya Allah. Kita bukan tak tengok, kita tengok anak apa semua. Lepas tu tengah-tengah cari barang, seorang anak yang nama Imran. Masa tu Imran umur dalam 2 tahun lebih ke 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Imran 3 tahun lebih. Budak lelaki, bayangkan dengan lincah, dia memang lasak. Tiba-tiba dia hilang. Dan suasana pasar ni, dia memang ada kedai kecil, tapi orang memang penuh, orang memang ramai. Sebab memang itu hujung minggu orang penuh, ramai. Tiba-tiba hilang Imran. Masya Allah. Kami cari tak jumpa, cari tak jumpa. Situasinya, ya, suami pun dah pergi cari, berlari. Saya masa tu ada baby, lepas tu saya tinggalkan Atikah. Atikah baru dajah berapa masa tu. Saya kata Atikah tolong pegang baby betul-betul, dan Atikah tolong duduk sini je. Dan masa sama Atikah jaga lagi 3 orang adik. Pegang baby dengan 3 orang adik. Lepas tu yang lain tu kecil-kecil semua kan. Terpaksa tinggalkan, kami pula tak pergi dengan kawan-kawan ke apa, masa tu macam sendiri je. Subhanallah. Dan saya pun masuk kedai demi kedai sambil menangis dan bertempik memanggil orang. Mak Saleh duk tengok ni, dah tak kisah dah tuan puan sekalian, dah tak kisah dah. Mak Saleh tengok kita macam orang gila tuan puan sekalian. Sebab apa? Kami memang diberi pesan, hati-hati dengan pasar Filipin, sebab kawasan-kawasan situ agak bahaya, macam-macam lah. Kan ada jenayah, dah ada berlaku macam-macam. Jadi memang mana-mana pun adalah kawasan-kawasan yang kita sebut kawasan hitam, macam itulah. Dan situ memang dipesan berhati-hati sangat, sebab ada jenayah lah. Jadi saya duk bayangkan Imran ni dah dicolek, sebab hilang sekali mata, macam tak nampak. Saya pergi satu kedai, Imran dengan menangis-nangis, tak kisah dah ni. Masa dia tengok macam orang gila lah kan. Imran. Pergi ni berlari, satu kedai, dia besar. Situasi yang saya sampai sekarang, kalau saya bayang, ya Allah. Lepas tu kan, mana Imran, cari sambil menangis berlari. Umi Imran. Pergi ke jalan pula. Saya keluar daripada pasar, cari kat jalan, takutlah nampak ada kereta ambil. Rasa macam nak pengsan, rasa bumi ni sempit bila anak kita hilang sekejap di kawasan yang kita sangat bimbang. Tak lama datanglah Imran, ayah dia jumpa. Masa tu encik suami, mak abang jumpa kan, Imran kan. Saya nampak daripada jauh ayah dia dah jumpa ni. Saya terduduk, peluk, ya Allah, menangis tak terucap. Gembira, bahagia, sebab tiba-tiba rasa macam hidup tu gelap, ketakutan, bayang yang bukan-bukan. Jumpa balik, peluk, dia pun macam tak faham. Sebenarnya dia berlari, entah dia menyorok kat mana, seorang-seorang dia. Lepas tu Allahu Akbar. Saya kan masa tu bila saya jumpa hadis Nabi SAW ni, saya kata memang situasi orang yang duduk di padang pasir, dia bayangkan nyawa dia macam mana dia nak ni, dengan di atas kenderaan tu ada makan minum. Dan bila dapat jumpa, bahagia tu saya bayangkan macam itulah ketika saya bahagia dan syukur tak terhingga. Peluk tu tak nak lepas. Kata Imran, ya Allah, macam lemah lutut, subhanallah. Tuan-puan sekalian, tetapi apapun kegembiraan setelah kita hilang benda yang sangat berharga, kemudian Allah jumpakan kembali, Allah lebih gembira apabila ada seorang hamba, sebagaimana hadis Nabi, Allahu afrahu, Allah jauh lebih gembira daripada kegembiraan kita jumpa kembali sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, semalam saya tengok ada seorang kanak-kanak Palestin. Mungkin umur dia dalam sebaya anak saya Sofwan. Mungkin umur dia darjah 1 kot. Mungkin umur 7 tahun, 8 tahun macam tu. Seorang kanak-kanak lelaki. Masya Allah. Seorang kanak-kanak lelaki yang mana kehilangan 2 mata dia buta sebab masa dia main-main dengan kawan dia. Masa dia main-main dengan kawan dia, ada peluru pepandu kan. Ada peluru, ya, ada bom. Lepas tu mata dia terkena serpihan bom tu dan dia buta ketika dia bermain kawan-kawan. Lepas tu videonya adalah, sahabat-sahabat,
bagaimana orang rakam setelah dia dah selesai rawatan dan dia dah buta, setiap hari dia akan mengamuk, menangis, tendang sana tendang sini. Dia sebut dia nak mata dia balik. Lepas tu bila dipujuk oleh ibu ayah dia, lalu dia jawab, bayangkan kalau kamu berada di sekarang, dia cakap dekat ayah dia, sekarang kamu tutup mata kamu 10 minit dan kamu cuba hidup dalam keadaan begitu. Dia jawab macam tu pada ayah dia. Papa macam, ya Allah, dia menangis, dia bertempik, dia pergi sana pergi sini. Ya Allah, sedih sangat, sedih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lepas tu bila ayah dia pujuk dia kata, cuba kamu tutup mata kamu sekarang dan kamu hidup begitu 10 minit. Maksudnya dia kata, aku nak balik mata aku nak melihat kanak-kanak. Subhanallah. Okey, saya nak share video ni dengan sahabat-sahabat semua. Kalaulah anda ada ujian sekarang, ada masalah, kalau anda seberat apapun ujian, bayangkan kita masih ada mata untuk melihat, kita masih ada lidah untuk bercakap, kita masih ada telinga untuk mendengar, kita masih lagi ada nikmat yang tidak ada nilai dan taranya dengan isi dunia ni, dan Allah bagi kita percuma. Dan anak kecil ini, semuda dan sekecil ini, telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehilangan mata, tak nampak apa-apa, gelap, buta. Asalnya boleh melihat, main dengan kawan-kawan, boleh berlari, boleh main bola, boleh main kejar-kejar. Tapi sekelip mata, bila matanya diambil oleh Allah, dunianya juga hilang terus. Dia tak nampak dah wajah kawan dia tak nampak dah nak main, dia tak nampak apa-apa. Yang gelap saja. Dia tanya ibu ayah dia, macam mana aku nak hidup? Bagaimana aku nak teruskan hidup? Dan dia sebut, sebab ditulis surat, dan dia sebut, diterjemah dalam bahasa English apa dia sebut? Baik aku mati, aku nak mati. Ini bukan kehidupan, dia kata. Ini bukan kehidupan. Baik aku mati, aku tak boleh hidup tanpa mata aku. Subhanallah, anak kecil. Sahabat-sahabat yang berterima kasih sekalian. Ini oleh Aman Palestin ya, oleh Aman Palestin. Encik boleh buka? Ya. Saya kenapa ya saya tak boleh? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Cannot play video. Okay. Encik boleh tak buka? Masya Allah, mana? Encik boleh buka tak? Sabar ya semua, saya nak tunjuk. Saya cuba buka kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam memang dah minta dengan Cira untuk download untuk simpanan saya, tapi macam dapat encik? Syira, semalam Ustazah minta kamu download, lepas kan ni tak dapat, saya tak dapat buka. Mungkin boleh cari kat YouTube. Cari kat YouTube kot kan. Kanak-kanak mungkin anda pun pernah tengok. Cuma saya nak sebut, bila saya tengok ulang kali, dan saya memang terbayang, dia telah membuatkan perasaan kita, hati kita ni meningkatkan rasa syukur. Walaupun sedang diuji, tiba-tiba macam ujian tu macam jadi kecil. Ujian yang kita rasa besar tu tiba-tiba rasa kecil. Sebab apa? Melihatkan ujian anak ni jauh lebih besar, dan melihatkan nikmat yang jauh lebih banyak yang masih Allah kekalkan kepada kita. Nikmat melihat, nikmat ada keluarga, nikmat sihat, nikmat masih hidup dan sebagainya. Subhanallah, Allahu Akbar. Melihatkan kesesakan anak kecil ni yang berjalan dengan langgar dinding dalam keadaan yang sama, dia menangis, dia mengamuk, dia mengamuk, dan keluarga dia kata bila dia tak tidur, dia tak berhenti menangis. Dia macam, mungkin saya bayangkan kan, kalau kita dah besar, kita diuji begitu, mungkin kita ada kekuatan untuk hadapi sekian-sekian. Tapi anak kecil,
Dia kata kalau siang dia akan menangis tanpa henti. Menangis. Mana mata aku, mana aku nak ni. Dan bila dia tidur, biasa tidur siang, malam dia akan bangun meracau-racau menangis-nangis. Sebab dia tak boleh terima hakikat, dia dah tak nampak apa-apa. Subhanallah. Memang itu kanak-kanak. Memang wajar pun dia ada sikap begitu. Encik boleh minta tim juga. Tim bantu tak? Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Sekarang kita akan pergi kepada hadis yang kedua. Untuk sesi pengajian yang kedua ni, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Okey, hadis yang kedua iaitu hadis Nabi SAW berkenaan, hadis bukan hadis yang kedua, hadis yang keempat dah dalam bab taubat. Okey, insya-Allah sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Tim tahu tak ni yang cari tu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa jadi lajulah saya baca seorang-seorang. Boleh ya sahabat-sahabat ikut ya baca. Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahari wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Maksud hadis ini sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, masya-Allah, iaitu Allah Subhanahu wa taala, innallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya. Yang membawa masuk tangannya di sini adalah membuka rahmatnya di malam hari agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari bertaubat, dan dia juga membuka tangannya rahmatnya di siang hari agar orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Demikian ini terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita tengok daripada Abi Musa Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yabsutu yadahu, membuka ataupun mendepakan, membuka. Yadahu memang maksud tangan lah, perkataan tangan. Tetapi yang dimasukkan mewakili perkataan yadahu ni, tangan ini adalah rahmat. Membuka rahmat ataupun membuka pengampunannya. Yabsutu ni kalau ialah fathah buka kan, membuka yaftahu. Tapi yabsutu ni membawa masuk macam mendepakan, membuka seluasnya. Macam tu. Kan kalau buka pintu, ini membuka tangan. Mendepakan ataupun melapangkan tangan. Maksudnya membuka seluasnya rahmat, membuka seluasnya rahmatnya. Yabsutu membuka seluasnya rahmatnya. Bil laili, pada waktu malam. Pada waktu malam, liyatuba musii'un nahari, untuk menerima taubat. Untuk menerima taubat. Musii'un nahari, orang yang melakukan dosa di siang hari. Kalau sebut sepanjang siang hari, Masya Allah, membuka tangannya di malam hari agar orang yang berbuat kesalahan di siang hari bertaubat. Ya, menerima taubat. Liyatuba, untuk menerima taubat orang pelaku musi'an nahari. Kita boleh sebut musi'an ni, okeylah, kita boleh nak mudah pelaku maksiat ataupun orang yang berdosa siang hari, pada siang harinya. Wa yabsutu yadahu, dan Allah membuka tangannya, ini membuka rahmatnya, sama seperti di atas. Bin nahari, pada sepanjang siang.
Yang ni pada sepanjang malam. Bilail ni pada sepanjang malam, ya, pada sepanjang malam. Liyatuba, bagi menerima taubat. Sama musiu ni sama maksud untuk menerima taubat. Musiu pelaku maksiat pada waktu malam. Hatta tatlu'a, sehingga. Okey. Terus menerus. Cuba tanya Syira sebab semalam memang minta dia download. Syira ada download tak sebenarnya? Terus menerus sehingga. Sebab tahu dah video tu akan hilang sebab video tu daripada FB Ad. Jadi bila tahu akan hilang tu yang minta download siap-siap. Bukan untuk apa? Sebenarnya untuk simpanan saya sebagai, bila saya tengok, saya muhasabah diri saya dan saya jadi hamba Allah yang lebih bersyukur dan menguatkan. Itu yang saya jadikan kadang-kadang himpunan ada video-video jadi semangat motivasi. Terus menerus sehingga terbit matahari min maghribah, daripada barat. Maksud daripada barat sampai kiamat lah. Subhanallah. Hadis yang keempat dalam bab taubat ini, bismillahirrahmanirrahim, daripada Abi Musa Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Taala membuka pintu rahmatnya ataupun tangan ataupun rahmatnya, keluasan pengampunannya pada sepanjang malam untuk menerima taubat pelaku maksiat pada siang hari. Dan Allah membuka seluasnya pintu rahmatnya pada sepanjang siang bagi menerima taubat pelaku maksiat pada waktu malam. Sehingga, dan situasi ini tuan-puan sekalian, hatta tatlu'a, situasi ini terus menerus sehingga terbitnya matahari di barat, maksudnya sehingga kiamat. Subhanallah. Pada waktu malam Allah membuka seluasnya pintu rahmatnya untuk menerima taubat orang yang melakukan maksiat pada siang hari. Dan pada waktu malam pula Allah menerima taubat. Allah menerima pada waktu siang pula Allah membuka tangan seluasnya, membuka rahmat, pengampunan seluasnya bagi pelaku maksiat yang melakukan maksiat pada waktu malam untuk mohon taubat. Maksudnya siang dan malam Allah sentiasa membuka pintu-pintu taubat seluasnya kepada hamba-hambanya. Subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Sebesar apapun, seluas apa dan sedalam apapun dosa yang kita lakukan, dan cerita-cerita yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat tentang perihal, contohnya tentang kisah penggali kubur yang membuat dosa yang sangat dahsyat, kan, ia berlaku pada zaman Rasulullah. Begitu juga dengan kisah seorang wanita yang berzina dan mengaku depan Rasulullah, kemudian Rasulullah suruh balik. Saya akan ceritakan kisah ini pada esok hari. Dan begitu juga kisah dengan seorang pembunuh yang dah bunuh 99, lepas tu dia bunuh pula kali ke 100. Bila dia nak bertaubat, tapi dia pergi bertanya kepada orang ahli ibadah, lalu dia mengakui dosanya. Lalu ahli ibadah kata, dosa kamu begitu besar, bunuh seorang jiwa pun dah besar, kamu bunuh 99 orang. Akhirnya dia pun dibunuh, cukup 100 orang. Dan dia baru dalam proses berniat nak berubah, belum buat amal soleh lagi, dalam perjalanan menuju ke satu tempat. Masya Allah. Bayangkan sebesar itu. Tuan-puan sekalian, kita ada tak dengan kita pernah bunuh orang? Ada tak pernah bunuh siapa-siapa? Tak ada kan? Ya Allah, bunuh manusia tuan-puan sekalian. Dan manusia ini yang diceritakan oleh hadis Nabi yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin ni pun ada, bunuh 100 orang. Masya Allah. Dia tak sempat lagi buat ibadah. Dia dalam proses perjalanan meninggal tengah jalan. Dia nak niat bertaubat, belum betul-betul taubat, belum buat amal soleh lagi. Bagaimana luasnya pengampunan Allah, dia diampunkan Allah. Masya Allah, dia diampunkan Allah. Okey, kita sekarang kena seimbang tuan-puan sekalian. Antara dua. Kita kena berada di tengah-tengah. Ada orang sebab dia terlalu over positif tentang bahawasanya ya, kita memang kena yakin Allah Maha Pengampun. Dia perlu bercampur dua-dua perasaan, al-khauf wa ar-raja. Mesti seimbang. Ar-raja iaitu mengharap, al-khauf takut.
takut dan mengharap kena sama banyak. Sebab ramai orang mengharap lebih daripada rasa takut, membuatkan dia selalu mengulang maksiat. Sebab dia kata tak apa, Allah Maha Pengampun, aku tak adalah sampai tahap bunuh orang. Macam cerita tu pun Allah ampunkan. Lah aku buat dosa seorang je kot, malam-malam tengok benda yang tak elok, kan, buat benda yang tak elok, aku seorang je. Contoh. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ini kalau orang yang mengharap tu lebih. Tetapi bagi kita yang campur dua-dua, takut Allah tak terima taubat, takut mati ketika maksiat tak sempat bertaubat, takut kalaulah kita dalam keadaan yang mengulang-ulangi taubat, kita menjadi ahli maksiat. Maksudnya, duk sebut takut-takut ni sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Bila takut dengan harap saling kuat, saling sama, seimbang, jadi kita tak akan mempermainkan taubat. Masya Allah. Yang dibunuh tu, yang bunuh 100 orang tu, dia perjalanan sebab dia nekat betul-betul untuk bertaubat. Okey, jadi hari ni kita sudahi dengan itu pun, cerita tu pun kita akan berkongsi detail. Tuan-tuan sekalian, boleh sama-sama kita tengok. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Bila tak sahabat tengok lagi sekali. Saya kan bila tengok anak ni, saya tengok anak saya. Saya fikir kalaulah berlaku, jika berlaku pada anak saya tak tahu bagaimana nak pujuk. Saya tak boleh bayangkan macam mana nak memujuk anak supaya redha, terima bahawa dia tak boleh melihat dunia. Kehidupannya berubah terus, tak boleh dah nak main dengan kawan-kawan, tak boleh nak gelap, tak nampak wajah sendiri, tak nampak semuanya. Tuan-tuan sekalian, sebesar apa pun ujian kita sekarang, mungkin tak seberat anak ni, anak kecil ni yang perjalanan hidupnya masih panjang. Tangisannya sangat menyayat hati. Dia siap-siap jiwa kita melihat anak kecil yang tidak ada dosa apa-apa. Allah memberikan dia ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat untuk menjadi pengajaran kepada kita yang sangat kurang syukur. Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Encik. Subhanallah. Mudah-mudahan video yang kita kongsikan tersebut, kami memang nak tunjuk pada anak-anak, Masya Allah, supaya mereka memahami hakikat kehidupan ni. Di luar sana lebih ramai yang hidup dalam keadaan sangat menderita, sangat menyedihkan, dan kadang-kadang kita fikir, ya Allah, beratnya anak kecil ni tak ada dosa, tak ada salah apa-apa. Tapi bila ujian yang begitu besar,
dengan begitu besar ujiannya untuk pengajaran wallahualam keluarganya, dan mungkin anak ini akan menjadi seorang membesar menjadi, kita doakan. Saya sampai terfikir macam mana nak jejak, rasa nak pergi jumpa anak ni, rasa macam nak jumpa, tak tahulah. Mungkin satu hari nanti ada orang infak dan sedekahkan mata untuk dia ke, wallahualam. Dan perancangan Allah untuk anak ni bukan sudah tentu hebat. Mudah-mudahan dia menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kemudian Allah memberikan cahaya hati, pandangan mata yang begitu dalam dan tajam. Dan akhirnya mudah-mudahan dia menjadi ulama yang hebat, Masya Allah. Dan dia mungkin tidak nampak melihat alam Allah, makhluk, tapi dia dapat melihat Allah. Kan, dia boleh merasakan dan menyampaikan ilmu Allah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi itulah muslimin-muslimat sekalian, teruslah kuat dalam apa jua kesusahan yang kita hadapi sekarang. Allah beri dalam kadar kemampuan kita. Dan jadikanlah video tadi tu dan anak itu sebagai motivasi kita. Dia macam memukul-mukul saya daripada semalam. Asma, jangan lemah semangat. Asma, jangan ni. Asma, teruskan buat ni. Asma, macam kata, ya Allah, sebab apa? Nikmat Allah bagi terlalu banyak. Dan kita tak cukup masa dan tak cukup tenaga pun untuk kita balas. Buat kebaikan untuk membalas nikmat-nikmat Allah bagi, kebaikan yang Allah beri pada kita. Jadi, Masya Allah, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan asyakirin, orang yang sentiasa bersyukur dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan sedih ataupun gembira, dalam keadaan sempit ataupun lapang, dalam keadaan bahagia ataupun derita. Maksud kita tak memilih untuk menjadi hamba yang bersyukur dalam situasi-situasi yang membahagiakan saja, tapi dalam keadaan semua situasi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, sama-samalah kita mengucapkan 3 kali zikir memohon taubat dengan Allah di atas dosa-dosa kita, iaitu zikir Nabi Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian daripada saya untuk hari ini. Jumpa besok, dan jangan lupa boleh tuliskan nota dan hashtag Kuliah Pagi UAH. Sama-sama kita sudahi majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mungkin ada yang sahabat yang baru hadir. Saya ingin mengajak untuk melakukan ibadah korban bersama dengan kami, NGO Sahabat Amal Care. Lembu, kambing, biri-biri ni memang kami ternak sendiri di ladang ternak Ummah. Memang alhamdulillah kita jaga dengan baik, makanan baik. Dan kami menerima sekiranya ada di kalangan anda yang nak beli lembu hidup untuk ibadah korban mungkin di masjid atau di surau ataupun di komuniti anda. Dan insya-Allah kami akan hantar lembu-lembu hidup ni dalam keadaan sehat walafiat ke tempat anda di seluruh Malaysia. Semenanjung lah, Sabah Sarawak kita tak boleh nak uruskan lah. Okey, jadi kami juga menjual lembu hidup untuk ibadah akikah anda, korban dan akikah, ataupun anda ingin menyerahkan pengurusan ibadah korban dan akikah, sepenuhnya kami handle. Daripada awal sampailah pengagihan daging kepada asnaf fakir miskin. Dan ini berlaku di dalam Malaysia, dan bagi luar Malaysia pun kita buat korban luar negara. Luar negara ni Kemboja, Thailand, kawasan Filipina, umat Islam yang minoriti, yang susah, yang miskin, Rohingya di Afrika dan juga di Palestin. Siapa yang nak buat ibadah korban di Palestin? Palestin memang sangat mahal, berganda. Jadi lebih kurang dalam satu bahagian 1,200 macam tu. Siapa yang nak buat 1 ekor di Palestin pun boleh. Jadi luar negara tu banyak negara yang kita akan libatkan, yang kita akan agihkan. Jadi sahabat-sahabat asnaf fakir miskin yang disantuni di bawah kami, alhamdulillah semalam tahniah kepada kerajaan Malaysia. Terima kasih kepada Abah PM kita yang telah mengeluarkan pelbagai insentif untuk membantu meringankan beban rakyat. Syukur alhamdulillah. Namun tuan-puan sekalian, dalam penyampaian bantuan ini sudah tentu ada golongan yang tidak capai ataupun tercicir, wallahu alam. Lagi-lagi contohnya buruh-buruh
kasar orang kerja harian ni. Sebab macam monetarium, ini orang yang ada pinjaman. Mereka kerja kampung ni tak ada pinjaman bank pun. Mereka kadang tak ada bank pun. Subhanallah. Jadi ada lagi golongan-golongan sasar yang kita akan terus menyampaikan. Dan insya-Allah teruslah memberi, dan kita juga menyasarkan dalam 20,000 penerima, 20,000 penerima dalam negeri, dalam Malaysia. Jadi masih kita buka peluang, marilah sama-sama melakukan ibadah korban dengan NGO Sahabat Amalkhair. Daging-daging ini kami akan uruskan A to Z. Kalau kalian dekat dengan kawasan Rumah Sembelih, kawasan Sungai Yu, dekat Sungai Yu, itu adalah ladang ternak kita di Sungai Yu, Kuala Selangor. Sebenarnya anda boleh saja kalau nak menyerahkan kepada kami, contohnya pakat adik-beradik 7 bahagian, dan kalian nak ambil 7 bahagian tu pun kami boleh uruskan. Sembelih, lepas tu kita potong 4 ke potong besar-besar, lepas tu kalian bawa balik ke rumah. Ya, mungkin ada wakil adik-beradik dan keadaan SOP lah tuan-puan sekalian. Kita cerita ni bukannya boleh langgar SOP tak ni, semua kita dah aturkan bagaimana nak buat cara ikut kaedah SOP. Mungkin ada yang nak begitu pun boleh. Semua boleh dibincangkan, hanya tekan nombor telefon yang kita kongsikan. Kita nak mudahkan akikah dan korban dalam negara dan juga luar negara. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.